Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa K dan kita ada Cikgu Nazri untuk topik kita pada hari ini berkaitan dengan hiasan dalaman topik tingkatan 5 iaitu gubahan bunga dan dulang hantaran. Sebelum kita pergi kepada bunga kita yang sungguh cantik ni, jom kita teruskan sesi pembelajaran kita bersama-sama dengan Cikgu Nazri. Cikgu, silakan. Terima kasih Lisa. Okey, seterusnya bentuk gubahan bunga pertama berbentuk L. Okey, ini contoh gambar. Baik. Okey. Bentuk mendatar. Mendatar. Bentuk kubah. Okey. Bentuk segitiga dan berbentuk mendekak. Jadi ini mengikut cakap cita rasa kita sendiri dan kesesuaian ruang di mana yang patut kita meletakkan ruang ataupun bunga yang kita gubah tadi. Baik. Okey. Seterusnya peralatan gubahan bunga. Okey, ini adalah peralatannya. Pertama ialah pelurut duri digunakan untuk membuang duri-duri pada tangkai bunga ros. Hanya dikepitkan kedua-dua bahagian dan tarikan pada tangkai akan menanggalkan duri-duri tajam yang terdapat pada tangkai bunga. Dan seterusnya pemotong sisi digunakan untuk memotong tangkai-tangkai bunga. Seterusnya gunting pemotong bunga digunakan untuk memotong dawai. Dan yang seterusnya adalah pisau penggubah bunga atau pisau menggubah bunga digunakan untuk memotong bunga atau batang bunga. Jadi kesemua alatan ni kita kenalah mengamalkan ciri-ciri keselamatan. Okay, benda-benda tajam macam ni kita mengamalkan ciri-ciri keselamatan. Kita menggunakan barang ni dengan penuh berhati-hati dan jika berlaku kecederaan cepat menghubungi guru yang berada di bengkel anda untuk membuat rawatan cemas yang ada. Baik. Okay, seterusnya gubahan bunga. Bahannya pula ialah span. Okay, ini ada span kering, ada span basah. Okey, seterusnya pelita pelilit bunga. Okey. Yang kedua adalah dawai bunga digunakan adalah untuk memegang batang bunga yang dicucuk di span untuk menggubah bunga besar supaya tidak condong ataupun tumbang. Baik. Okey. Bekas gubahan. Ini pelbagai jenis bekas gubahan yang kita boleh guna. Pelbagai jenis yang kita boleh gunakan mengikut kesesuaian dan cita rasa kita sendiri. Yang pertama adalah bekas logam. Terbagi kepada beberapa bahagian iaitu besi, galvani, aluminium dan keluli tahan karat. Seterusnya bakul diperbuat daripada pelbagai bahan seperti rotan, buluh ranting, akar dan plastik. Yang ketiga pasu tanah. Pasu tanah adalah yang paling biasa digunakan pakai dalam sebuah ataupun dalam gubahan bunga. Ia sesuai untuk gubahan kering dan gubahan basah boleh diperolehi dalam pelbagai bentuk. Dan yang keempat, bekas plastik. Ini banyak kita guna. Bekas plastik adalah ringan, kalis air dan tidak mudah pecah. Harga lebih murah jika dibandingkan dengan pasu lain sesuai untuk gubahan bunga kering. Bekas kaca seperti balang, botol yang bersifat kalis air amat sesuai untuk gubahan basah. Ia boleh diperolehi dalam pelbagai bentuk, jenis dan saiz. Dan akhir sekali kotak kayu. Kotak kayu juga boleh dijadikan bekas gubahan bunga dan sesuai untuk gubahan bunga seperti bunga kering sahaja. Ini pelbagai media yang kita boleh gunakan untuk sebagai bekas gubahan bunga. Baik. Aksesori lain ialah ribbon. Ribbon ni orang cakap mengikut kesesuaian kita lah. Kalau kita perlukan ribbon, kita boleh guna ribbon. Kalau tidak perlu, tidak mengapa. Ribbon ini sebagai penyeri, kepada gubahan yang kita akan buat. Baik. Okey. Sekali lagi, kongsi ilmu. Lisa, alat dan bahan gubahan bunga mengikut kelas masing-masing. Kita kelaskan apa dia alatan, apa dia bahan. Okey, apa dia alatan yang Lisa boleh jawab untuk soalan ini? Alatannya yang pertama pisau pemotong bunga. Okey. Yang kedua yang buang duri tu cikgu. Pelurut duri. Betul. Dan bahan pula? Bahan-bahannya ni span. Okey, betul. Span, ada span basah dan span kering dan juga dawai lilit. Dawai pelilit bunga. Betul. Betul cikgu? Nasib baik. Berkemahiran. Nasib baik ingat. Baik cikgu. Okey. Untuk seterusnya kita saya mau uji Lisa macam mana pula untuk membuat gubahan bunga yang berada di tepi itu. Dan apa yang saya lihat Lisa sudah buat bunga sudah berbentuk segitiga. Okey, dari bahagian tengah dia sudah tetapkan bahagian tinggi, bahagian
tepi kiri dan kanan, dan lisa itu dah lengkapkan dengan daun. Jadi Baik. untuk melengkapkan gubahan bunga berbentuk segitiga ni, apa lagi yang Lisa akan buat? Saya nak penuhkan ruangan yang nampak seperti agak kosong ya di tengah-tengah ini. Saya akan cucuk saja ya bunga ini. Saya akan cucuk saja pada span yang telah saya gunakan. Masukkan tadi. Okey. Mana tadi? Okey. Kemudian saya akan cucuk. Okey, tujuan proses yang Lisa lakukan ini adalah proses yang terakhir di mana kita melengkapkan gubahan tersebut dengan bunga yang sepatutnya ada. Bunga-bunga kecil, bunga spray dan bunga sebagai titik tumpu kepada gubahan tersebut. Ini bunga kecil lah sebagai penyeri kepada gubahan bunga yang Lisa telah hasilkan atau akan hasilkan sebentar lagi. Cikgu, saya tertanya-tanya, untuk sesuatu gubahan, berapa jenis bungakah maksimum untuk saya gunakan di dalam sesuatu gubahan? Boleh ke saya guna 4-5 jenis, cikgu? Boleh, terpulang dengan kalau dia masih dalam jenis bunga yang sama, warna yang berlainan. Kalau kita tengok pada Inggeris, konsep berkonsepkan Inggeris, pelbagai jenis warna telah digunakan pakai untuk melengkapkan gubahan tersebut. Begitu juga kalau untuk majlis-majlis tertentu bergantung kepada minat individu. Dalam gubahan bunga tiada salah. Tiada salah, betul cikgu. Yang penting berani, kecuali kreativiti itu kita kena tajamkan lagi, kita kena mahirkan lagi lah. Baiklah, mungkin cikgu boleh kongsikan dengan lebih lanjut contoh ya gubahan yang ada di hadapan saya. Mungkin murid-murid di rumah boleh tengok. Yang di bawah tu cikgu, mungkin cikgu boleh jelaskan tentang gubahan yang itu, cikgu. Okey, bunga yang berada di bawah tu adalah contoh. Yang ini adalah contoh gubahan bunga berbentuk segitiga juga. Di mana kita menggunakan 2 jenis bunga, warna bunga dengan warna bunga pelengkap dan juga daun. Dan seterusnya ini adalah bunga berbentuk kubah yang ni, dan di bawah bunga berbentuk L. Dia ada bentuk dia tersendiri. Yang ini yang berbentuk L ya, cikgu. Di bawah sekali. Yang ini kubah. Di bawah sekali, ya. Jadi benda-benda macam ni kita akan ikut kesesuaian ruang di mana kita meletakkan gubahan bunga tersebut. Baiklah cikgu, saya ada sedikit soalan ya. Andai katalah saya ada rumah. Ada rumah kan. Kemudian konsep ruangan saya tu ada temanya lah. Jadi adakah bunga juga memainkan peranan penting dalam melengkapkan tema ruangan saya tu? Ya, sangat bermainkan peranan yang amat penting. Contoh minimalis tadi, kita menggunakan bunga yang sangat ringkas, hanya bunga yang berkonsepkan daun sahaja. Kalau kita menggunakan konsep bunga yang berbentuk L shape, berbentuk L atau kubah tadi, tidak bersesuaian dengan ruang tersebut. Ibaratnya kita mengurangkan ruang tersebut menjadi sempit, akan menjadi sempit dengan gubahan yang kita pilih tadi. Cikgu, di hadapan saya ni ada beberapa peralatan yang saya nak kongsikan dengan murid-murid di rumah. Boleh cikgu jelaskan peralatan apakah ini? Glue gun biasanya digunakan untuk melekatkan span pada pasu. Pada bekas. Meletakkan span pada pasu. Ini menggunakan bateri. Saya ingatkan menggunakan tenaga elektrik sebab tak ada wayar. Sekarang ini banyak-banyak inovasi kan. Jadi untuk memudahkan menggunakan bateri lah. Jadi yang ini pun perlu berhati-hati ya, cikgu. Sangat panas. Sebab panas. Yang ini, yang di hadapan saya ini? Ini pemotong sisi. Untuk memotong dawai tadi atau memotong bunga sebelum kita membuat gubahan. Yang ini yang kita katakan tadi dawai pengikat. Betul, pengikat. Ya, cikgu. Sebenarnya untuk mengikat span pada pasu, untuk mengelakkan pasu itu gubahan tersebut jatuh ataupun tumbang. Maklumlah saya kalau tengok orang buat gubahan hantaran perkahwinan contohnya kan, sangat banyak menggunakan dawai pengikat bunga ni ataupun pengikat span ni. Betul. Kan? Jadi dia ada datang dalam pelbagai bentuk saiz ke, cikgu? Ya, saiz, betul. Ini yang paling mudah atau mudah untuk kita bentuk. Ada yang keras sedikit, paling halus. Dia ada yang pelbagai saiz dan sebagainya. Betul. Baiklah, cikgu. Saya dah pun bertanya soalan, diharapkan murid-murid di rumah juga mendapatkan sedikit input dan juga informasi tambahan berdasarkan apa yang telah kita sama-sama bincangkan sebentar tadi. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Saya rasa bunga saya pun dah siap. Murid-murid di rumah nak berehat. Kita jumpa selepas ini di Didik TV KPM.